Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya berkenaan dengan MA63, yaitu Perjanjian Malaysia tahun 1963, yang mana saya baca kenyataan media hari ini, laporan akhir MA63, apa yang mahu disembunyikan Putrajaya. Ini adalah pertanyaan, apa kata harapan Sabah berkenaan dengan isu MA63 ini. Jadi, apa yang berlaku hari ini, kita rakyat Malaysia selama ini sebenarnya dibohongi oleh orang-orang politik yang mana mereka ini mempunyai kepentingan politik pribadi masing-masing untuk mereka terus kekal berkuasa. Seperti Parti UMNO, mereka akan melaungkan isu Melayu, isu tanah Malaysia ini tanah Melayu, yang mana pula Sabah dan Sarawak, kalau Sarawak mereka akan mainkan isu negeri, begitu juga dengan Sabah, mereka akan pecahkan dengan isu negeri dan kaum juga. Inilah akibatnya yang mana hari ini rakyat Sabah dan Sarawak serta rakyat di Semenanjung sudah mula untuk memahami apa itu perjanjian Malaysia MA63. Apa yang berlaku juga hari ini, kita lihat politik di dalam negara kita hari ini cuba untuk menyembunyikan sesuatu daripada pengetahuan rakyat, terutamanya Sabah dan Sarawak berkenaan isu perjanjian ini. Kenapa susah sangat mereka nak selesaikan masalah ini? Jika betul kerajaan pusat masih berhutang dengan kerajaan negeri Sabah dan Sarawak, tidak perlu untuk mereka terus bayar hari ini. Tetapi apa yang perlu adalah mereka perbetulkan apa yang telah pun mereka lakukan dengan salah sewaktu pentadbiran yang lalu, kembalikan hak itu dan pelan-pelan bayar balik apa yang patut. Kerana apa yang kita lihat hari ini, rakyat Sabah dan Sarawak dah semakin bijak berkenaan dengan isu ini. Dan kita lihat permainan politik seperti Parti UMNO, seperti PAS yang ada di Semenanjung, mereka kuat bermain dengan isu perkoman. Yang mana kalau kita dengar dengan lantang mereka akan katakan Malaysia ini tanah Melayu. Tetapi hakikatnya Malaysia ini tergabung daripada 3 wilayah, yaitu Malaya ataupun Semenanjung Malaysia, yaitu Sabah, yaitu Sarawak, yang mana Singapura telah pun menarik diri. Tetapi hari ini, apabila kita dalam sebuah negara yang telah pun digabungkan dengan 3 wilayah ini tadi, hendak kita memutalbelitkan isu-isu pergabungan ini bertujuan untuk kepentingan politik semata-mata, maka kita lihat hari ini tuntutan-tuntutan yang lalu sepatutnya mereka tunaikan apabila Sabah dan Sarawak bercantum untuk menjadikan wilayah ataupun 3 wilayah yang ada ini menjadi negara Malaysia ini, sepatutnya mereka terus memberi hak Sabah dan Sarawak ini. Ini akan kita lihat menjadi satu perpecahan di waktu akan datang. Seperti mana yang dikatakan oleh YB Datuk Seri Salahuddin Ayub di Parlimen berkenaan dengan isu ini. Mungkin satu masa nanti, apakah kita rakyat Malaysia mahu Sabah dan Sarawak ini seperti negara Timor Leste? Yang mana kita tahu Timor Leste itu asalnya adalah Indonesia. Tetapi hari ini Timor Leste itu sendiri. Jadi inilah yang kita tidak mahu. Kerana kerakusan kita sanggup menipu wilayah yang lain demi kepentingan politik pribadi orang politik sendiri. Ini amat merugikan. Kerana hak itu harus diberi. Dan kita lihat peruntukan kepada Sabah dan Sarawak ini seolah-olah sama seperti negeri yang ada di Semenanjung. Tetapi hakikatnya negeri yang dipanggil Sabah dan Sarawak ini tadi, mereka ini asalnya daripada sebuah negara yang mana Sabah dan Sarawak ini mempunyai mata wang masing-masing sebelum bergabung dengan Malaysia. Mereka adalah sebuah negara. Inilah yang kita lihat hari ini. Pertelagahan ini, apa yang rakyat lihat, jelas yang mana rakyat hari ini sudah boleh melihat di PDF, ataupun di Google, ataupun di mana-mana sumber, berkenaan dengan isu perjanjian MA63 ini. Jadi untuk Putrajaya hari ini, siapa yang mentadbir negara, asyik nak mengkaji, perkara ini boleh memakan diri. Kerana anak muda, anak generasi baru Sabah dan Sarawak hari ini, begitu lantang dalam soal ini. Saya percaya, yang memainkan peranan ini adalah mereka yang mentadbir negara kita ini, yang mana mereka ini adalah tokoh politik lama,
yang hanya memikirkan kepentingan pribadi mereka ataupun kroni-kroni mereka, yang mana terlibat adalah kapitalis yang mengaut keuntungan daripada apa yang telah mereka lakukan ini, yang mana undang-undang kita ini digubal sesuka hati oleh mereka. Ini akan merugikan, kerana apa yang berlaku hari ini, hak itu harus dikembalikan, bukan banyak pun. Jika kita nak memikirkan begitu banyak hasil yang nak diambil tetapi nak dikembalikan sedikit, dan kita ingin membolot semua harta daripada Sabah dan Sarawak ini sehingga kehabisan untuk kita letak saja di pusat dan memberi faedah kepada negeri-negeri lain yang ada di Semenanjung, inilah yang membuatkan satu gelombang baru di Sabah dan Sarawak, yaitu generasi muda akan mula bersuara berkenaan dengan isu ini, akan merugikan nama negara kita ini, yaitu Malaysia. Kerana kita tahu kita punya sumber kewangan negara kita ini datangnya lebih banyak daripada hasil bumi Sabah dan Sarawak, daripada sisi minyak dan juga gas. Jika kita tidak mengubahkan perkara ini, maka akan berlakunya satu perpecahan besar dalam negara kita ini. Kerana kita hari ini memainkan isu kaum seperti mana yang dimainkan oleh parti-parti yang ada di Semenanjung, ini akan menjejaskan kerana mereka mainkan isu kaum, tetapi hasil untuk negara ini datangnya daripada dua wilayah besar, yaitu Sabah dan Sarawak. Saya sebagai rakyat tekilan apabila saya melihat tentang perkara MA63 ini tidak pernah diselesaikan selepas PH memerintah. Sewaktu PH memerintah, perkara ini dibentangkan di parlimen. Tetapi ahli parlimen GPS sendiri tidak menyokong isu ini. Kenapa mereka tidak menyokong? Hari ini kita dengar pula bertolak dalih. Banyak perkara yang saya lihat apabila pemimpin lama-lama GPS membentangkan sesuatu di parlimen, mereka seolah-olah menyalahkan kerajaan PH. Tetapi hakikatnya mereka lah yang bersekongkol dengan isu ini untuk kepentingan politik pribadi. Kenapa nak mengkaji? Kenapa nak memikirkan begitu lama perkara ini daripada Barisan Nasional memerintah yang kita tahu berpuluh tahun, mungkin 58 tahun memerintah negara kita Malaysia ini, berapa lama hak Sabah Sarawak ini diabaikan? Ini adalah satu yang saya lihat tidak kena dalam kita punya pentadbiran negara, yang mana mereka menggunakan isu lain untuk mereka menutupi perjanjian MA63 ini. Dan kita lihat selama ini apabila dibentangkan sesuatu usul di parlimen, tidak ada ahli parlimen daripada Sabah dan Sarawak cuba untuk menerangkan isu ini ataupun mereka keluarkan usul MA63 ini. Kalau tidak ada pihak daripada Pakatan Harapan yang berjaya menang dalam pilihan raya untuk mereka terus bersuara dalam isu ini. Ini adalah satu hakikat yang kita rakyat Sabah dan Sarawak harus nilai, dan kita harus faham supaya perkara ini di waktu akan datang tidak ada lagi isu kaji-mengkaji. Nak laksanakah atau tidak? Jika saya jadi CM Sarawak ataupun CM Sabah, saya dengan tegas akan mengeluarkan kata-kata, kamu nak bagi atau tidak? Jika kalau tidak nak bagi, kita ada pilihan lain. Kerana perkara ini harus mereka laksanakan. Apa tujuan kita buat pergabungan? Apa guna kita ada 3 wilayah untuk kita membentukkan MA63 itu? Yang mana hari ini ahli-ahli politik menipu rakyat Sabah dan Sarawak demi untuk tembolok sendiri. Maka mereka akan jualkan di Semenanjung isu kaum dan isu agama. Tetapi hakikatnya mereka-mereka yang duduk di Putrajaya itu, mereka-mereka yang menjadi orang dalam kerajaan, memakan hasil daripada Sabah dan Sarawak. Tetapi perkara ini kita lihat seolah-olah menindas rakyat Sabah dan Sarawak. Saya kalau masuk ke part isu ini, saya tidak nak masuk dalam sangat tentang perjanjian ini. Cuma saya cakap ini di asas atau peluarannya saja. Sepatutnya ditunaikan dengan segera. Tidak perlu lagi nak cerita kaji-mengkaji. Karena ini adalah satu pembohongan besar kepada rakyat Sabah dan Sarawak. Segera tunaikan. Jangan lagi nak cerita panjang-panjang.
Ingat, Sabah dan Sarawak itu adalah dua wilayah yang bergabung untuk membentuk namanya kerajaan Malaysia yang ada hari ini menerusi perjanjian MA 63. Jadi tidak ada isu berbangkit di sini. Penerimaan untuk menjadikan Malaysia ini terbentuk adalah daripada hasil kita menterai perjanjian itu dengan syarat tunaikan apa janji yang ada dalam kandungan perjanjian itu. Tetapi hari ini kalau tak tertunai, maka kerajaan Sabah dan Sarawak, kalau saya dah jadi CM, saya akan segera laksanakan perkara ini. Perkara ini tidak boleh dimain-mainkan sebab ramai anak Sabah dan Sarawak masih ketinggalan, duduk di perkampungan, negeri tidak maju, tetapi di Semenanjung jauh lebih maju. Ini adalah satu daripada penindasan kepada hak MA 63 itu. So itulah pencerahan saya yang saya tak panjang lebar berkenaan dengan isu ini. Tetapi ini adalah hakikat. Kita punya pemimpin semua rakus menipu rakyat Sabah dan Sarawak sendiri, termasuk pemimpin Sabah dan Sarawak, memutar alamkan fakta supaya mereka terus kekal berkuasa dan abaikan perjanjian ini hanya untuk kepentingan pribadi. Sekian, terima kasih.